Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada yang baru join program kita berpagi-pagi setiap hari 7 pagi. InsyaAllah hari ini memberi kepada banyak keberkatan untuk kita, sebab kita mengutamakan majlis ilmu, majlis ilmu yang kita bacakan zikir, yang kita banyak bersalawat, bertahmid dengan nama-nama Allah yang mulia. InsyaAllah orang kata adalah macam taman syurga. Taman-taman syurga di dunia adalah majlis-majlis ilmu. Jadi biasanya taman-taman syurga akan didekati oleh malaikat-malaikat yang mulia. Kita tak tahu bersama kita ni ada berjuta-juta malaikat bersama-sama kita yang akan mendoakan kita. Jadi menyebabkan kita banyak manfaat, insyaAllah banyak keberkatan yang kita boleh dapat. Apalagi selepas subuh kita mengutamakan hak Allah daripada hak manusia, insyaAllah. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri yang baru join. Okey, Ustazah di sini namanya Marini. Okey, dah lama menetap di Shah Alam ni lebih daripada 15 tahun. Okey, asalnya orang Terengganu lah. Okey, sahabat-sahabat, ada yang balik kampung ke hari ni? Dah 10 hari bulan mungkin dah ada yang dah on the way. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin bersama anak-anak, hati-hati jalan raya Okey. Jadi kita mulakan majlis insya-Allah dengan umul kitab Al-Fatihah. Sama-sama baca dengan Ustazah insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah. Okay, selalunya bacaan Al-Fatihah kita boleh kita niatkan untuk sedekahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, okay, para ummul mukminin, isteri Nabi, dan juga seluruh tabi'in dan at-tabi'in semua. Jadi kita boleh niatkan kepada siapa saja, termasuklah diri kita sendiri. Selalu orang kata sedekah Al-Fatihah tu untuk orang yang meninggal, tapi untuk yang hidup pun boleh niatkan. Dan juga jangan lupa kepada saudara mara kita, kepada kedua bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita. Jadi Al-Fatihah ni banyak banyak kelebihannya. Dia adalah umul kitab, dia adalah asyifa, ayat kesembuhan juga. Semoga hati-hati kita tersentuh sebab kita membaca Al-Quran, membaca umul kitab Al-Fatihah. Okey. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini seperti Ustazah mulakan semenjak daripada PKP lagi, kita dah masuk kepada latihan untuk pemantapan Al-Quran. Kita dah bermula dengan edisi Ramadan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat kita. Okey. Puan Siti Hamsyah, apa khabar di sana? Di Johor ke? Okey, dah lama tak jumpa. Semoga puan dan ahli keluarga semua sihat. Okey. Jadi kita dah mula dengan edisi Ramadan untuk menghafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi.
Di samping tu kita ada program-program yang lain bermula daripada PKP lagi. Okey, program-program kita ni pada waktu malam, live waktu malam, masa Ramadan kita start pukul 9.30 sebab mungkin ada yang nak berterawih, nak berjemaah solat. Jadi kita mula 9.30. Jadi bermula pada Syawal ni, malam kita anjakkan sikit. Mungkin ada yang balik daripada kerja boleh join juga 8.30 malam kita ada live pada waktu malam, semalam hari Selasa, hari Jumaat dan Ahad. Selain pada tu, pada setiap hari pada 7 pagi. Okay, Alhamdulillah. Suara saya jelas ke puan? Tolong komen jelas. Kalau ada masalah, gangguan ke, bagi tahu. InsyaAllah kita cuba adjust. Okey. Jadi untuk edisi Syawal ni kita nak memantapkan bacaan dalam solat kita. Kita dah mula dengan rukun qauli daripada 1 hari bulan Jun lagi, memantapkan bacaan dalam rukun qauli, maksudnya rukun-rukun yang kita kena baca dengan lafaz yang jelas. Okey, alhamdulillah jelas ya. Okey. Rukun qauli ni adalah rukun dalam solat. Selalu kita dengar rukun fi'li, rukun perbuatan. Contohnya kita qiyam, kita berdiri sebelum kita takbiratul ihram. Jadi kita kena berdiri dulu. Yang tu adalah rukun perbuatan. Salam, rukuk, semua tu rukun perbuatan. Rukun qauli ni adalah rukun yang kita kena baca. Maksudnya didengar oleh telinga kita. Tak boleh bisik-bisik, tak boleh ada suara angin. Tak boleh baca dalam hati juga. Okey, apa rukun qauli tu? Yang pertama, takbiratul ihram. Kita refresh balik, ulang kaji sikit kepada siapa yang baru terlepas. Nanti kita akan share rakaman insya-Allah. Jadi ada yang membaca takbiratul ihram dengan berbisik ataupun dalam hati, tak sah solatnya. Jadi kita baca Allahu Akbar. Okey, selepas daripada niat, okey, kita baca ni masa niat tu kita dah angkat takbir sebenarnya. Kita pasang niat masa tu. Lepas niat saja terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun yang pertama yang kita kena baca dengan jelas, didengar oleh telinga. Okay, yang kedua, baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sah kalau baca bisik-bisik, baca tak boleh. Dalam hati lagilah tak sah. Tak dengar langsung, betul? Okey. Yang ketiga, rukun qauli yang ketiga yang kita kena lafazkan dengan jelas, bertajwid, adalah rukun solat kita masa tahiyat. Tahiyat apa? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir daripada at-tahiyatul mubah sampailah Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun dah cukup. Kalau kita sambung lagi wa ala ali Muhammad kama shalla, itu adalah sunat ab'ad, sunat yang dianjurkan. Kalau ada masa boleh sambung sampai habis. Okey, itu rukun yang ketiga. Tapi dalamnya ada salawat kepada Nabi. Masa tahiyat tu kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu pun kita adalah rukun. Jadi kalau tak baca salawat kepada Nabi tu tak sah solat, termasuk dalam tahiyat, tahiyat akhir. Okey. Yang keempat, kita baca tadi. Okey, Ustazah minta maaf, kita ulang balik. Takbiratul ihram yang pertama, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir. Okey, yang keempat salawat, yang kelima adalah salam. Salam yang pertama sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum yang baru join, boleh perkenalkan diri. Okey, Ustazah di sini Ustazah Marini. InsyaAllah sama-sama kita mantapkan lagi bacaan dalam solat kita. Jadi tadi kita ulang kaji balik pelajaran yang lepas. Rukun qauli ada 5 sebenarnya. Jadi termasuklah yang last kali, salam yang pertama di kanan. Okey, yang tu tak boleh miss ataupun tak boleh baca dalam hati, tak boleh baca bisik-bisik assalam. Tak boleh. Didengar oleh telinga, maksudnya kena baca bertajwid. Tak boleh assala. Nanti Ustazah share sikit bacaan yang kita nak mantapkan, termasuklah bacaan yang
tasydid yang ada tanda sabdu, dan juga ada bacaan sukun dan berbaris. Jadi modul yang kita gunakan adalah modul Al-Baghdadi. Pernah dengar Al-Baghdadi? Al-Baghdadi telah lama berada di Malaysia, start daripada tahun 2009 lagi. Jadi sekarang 2020, dah lebih daripada 11 tahun lah. Okey, jadi kita nak kongsikan untuk macam mana boleh kita fokus kepada 6 kebaikan asas dalam bacaan Al-Quran. Menyebut huruf, mengenal huruf, ikut lajah Arab yang betul. Okey, sama ada huruf yang bersambung ataupun huruf yang tunggal. Kemahiran membaca bacaan yang berbaris, termasuklah bacaan pendek 1 harakat, bacaan mad 2 harakat. Okey, bacaan sukun, bukan bacaan buah sukun, bukan buah sukun, bacaan mati, dan bacaan tanwin serta bacaan ada tanda sabdu. Jadi modul yang kita guna ni amatlah memudahkan kita untuk memahirkan, sebab dia ada alat bantu. Di sini saya tunjukkan dia ada alat bantu. Okey, sepasang alat ketuk. Ini untuk pengetuk, ini ada bulat ni untuk mengetuk, ada pasangan dia, supaya kita membentuk bacaan yang bertartil. Contohnya bagi hak kepada setiap huruf. Kalau kita baca, kita kena sebut serentak. Okey, kepada siapa yang berminat untuk menyertai kelas asas, bimbingan asas ni, kita ada buka pengambilan baru. Okey, insya-Allah mohon doa sahabat-sahabat, semoga kita dapat bermula masa Syawal ni. Ada beberapa kosongan lagi, 10 kekosongan lagi. Siapa yang berminat boleh masuk dalam grup Telegram yang kita berikan nanti, insya-Allah. Okey. Jadi teknik Al-Baghdadi ni telah mendapat tempat di hati masyarakat. Lebih daripada 100 peserta telah menyertai kita punya program. Dah jadi best seller. Best seller dah buku ni. Dan juga mendapat Malaysia Books of Records, the largest Quranic Center. Paling banyak sekali adalah Quranic Center, maksudnya kelas bimbingan Al-Quran di seluruh Malaysia, lebih pada 2,000 cawangan. Jadi sahabat-sahabat boleh juga hubungi cawangan yang terdekat, ataupun nak belajar online yang kita pun boleh, insya-Allah. Okey, kita sambung bacaan untuk ulang kaji pemantapan. Ustazah tekankan hari ini beberapa bacaan yang kita nak kongsikan adalah bacaan yang berbaris. Okey, bacaan berbaris di sini. Okey, baris atas bacaan sukun adalah bacaan tanda C. Jadi C terbalik tu adalah bacaan sukun. Ni untuk sukun. Dan kita ada bacaan yang bersabdu yang ada tanda ini. Jadi kita akan masuk pemantapan untuk bacaan surah hari ini. Semalam kita masuk surah An-Nas. Hari ini kita akan masuk surah Al-Falaq, insya-Allah. Jadi surah Al-Falaq ni banyak huruf-huruf qalqalah yang kita akan berjumpa, dan banyak juga huruf-huruf yang kita tanda sabdu. Jadi ustazah nak tekan kat sini, contohnya huruf ba di sini. Okey, kat sini hamzah baris atas bunyi dia Saya sebut okey, nipis bukan o. Jadi kena buka mulut. Kalau kita baca huruf Arab ni ada 29 huruf, 7 huruf saja yang tebal. Ketatkan mulut. Lagi 7 huruf adalah huruf yang kita kena buka mulut luas-luas, senyum seluas-luasnya. Jadi ini dia adalah huruf A, nipis kan. Okey, buka mulut, senyum luas-luas. Okey, huruf ba pun nipis, tak boleh ba. Huruf B, ba. Okey, ini huruf B. Jadi kalau kita baca ba, betul? Okay, kita tengok huruf yang bertanda sukun pula. Tanda sukun yang C terbalik ni. Kalau kita baca dengan ni tadi okay, di sini ba yang mati, dia adalah huruf yang, kalau huruf ba ni B kan, jadi kita bunyikan B yang mati tu. Jadi kita campurkan ni, jadi
Ab. Ab. Ada qalqalah. Jadi ba ni kita tambah i. Bukan aba, bukan abi, bukan abe, bukan abe, Kelantan pula. Okey, jadi ab. Yang ni adalah bacaan qalqalah bila huruf-huruf apa? Ba, jim, dal, qaf, ta. Ada baju dah kotor. Ada 5 huruf yang kita kena lantunkan. Ada detakan. Detakannya ada beberapa detakan yang kita kena tengok. Ada degree dia. Ada tahap dia. Kalau ba yang di permulaan, okey, ba yang di permulaan di tengah-tengah, ni ada perkataan lain contohnya, okey, dia ada berbaris ke. Kalau dia di tengah-tengah, kita baca dengan qalqalah yang kecil, detakan yang kecil saja, okey. Jadi dia tak melantun dengan nyaring. Kalau huruf B jadi tambah I, B. Okey, dapat okey. Kalau di penghujung, contohnya masa kita nak wakaf, okey. Jadi kita akan matikan huruf. Contohnya huruf tu berbaris, tapi kita nak matikan dia. Jadi dia ada lantunan yang lebih besar, nyaring sikit. Kalau B, lagi dia punya lantunan yang lebih tinggi. Jadi huruf-huruf ni kita kena jaga hak huruf dia. Takut kalau tak sebut dengan qalqalah tak sempurna lah. Bila tak sempurna sebutan tu, daripada segi ganjaran pun, kalau kita baca Al-Quran, contohnya dalam di luar solat, kita berwuduk, okey, berwuduk, kita baca satu huruf, apa pahalanya adalah satu huruf, okey, pahalanya sama dengan 10 hasanah, okey, ataupun 10 pahala. Boleh? So lagi banyak kita ulang, lagi banyak dapat pahala insya-Allah. Tapi kena sempurnakan hak huruf daripada segi sifat huruf dan tempat keluarnya. Termasuklah qalqalahnya. Qalqalah, Ustaz tadi lupa nak tulis, qalqalah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah detakan ataupun lantunan. Jadi qalqalah ni ada 5 huruf saja. Ba, jim, dal, qaf, ta. Boleh buat formula. Ba huruf B, ba. Jim huruf J, baju. Dal, dah. Okey. Qa, ni bahasa orang Kedah lah. Qa, ta. Okey, qa, ta. Jadi ta. Jadi kita ingat formula. Nak ajar anak ingat, boleh guna formula ni. Baju dah kotor. Okay, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Yang baru datang, Puan Siti Rokayah. Okay, masih setia bersama kita. Terima kasih. Apa khabar hari ni, Puan? Semua sihat insya-Allah. Okay, jelas ke suara saya? Mohon komen jelas. Okay, mohon share juga, bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi tadi kita masuk kepada pahala sebutan menyebut satu huruf. Okay, ni dalam keadaan berwuduk. Mesti dalam keadaan berwuduk. Tapi kalau tak ada wuduk, satu huruf sama dengan satu hasanah lah, satu pahala saja. Tapi kalau dalam solat, satu huruf ni berwuduk dan kita baca dalam solat, okay, kita akan dapat 50. Banyak tak? Jadi lagi banyak kita membaca dengan sempurna hak huruf, tempat keluarnya ikut lajah Arab yang betul, insya-Allah dapat skor. Siapa nak bagi kan? Tapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, insya-Allah. Jadi kita boleh orang kata mantapkan lagi bacaan kita supaya huruf yang kita baca dalam solat tu pun sempurna. Jadi kalau nak skor 50 ni, jadi boleh orang kata belajar macam mana nak sebut
ikutlah jarak yang betul, beri hak kepada setiap huruf. Seperti mana firman Allah. Okey, Ustazah baca sikit daripada surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil tu maksudnya dan bacalah Al-Quran. Warattilil Quran, dan bacalah Al-Quran. Tartila dengan tartil. Tartil tu mencakupi dua maksud. Seperti mana Saidina Ali ditanya oleh sahabat, apakah maksud tartil? Tartil tu dipinjamkan daripada perkataan Arab ke bahasa Melayu. Okey, sebiji. Jadi maksudnya amat luas. Yang pertama, kita bagi hak kepada huruf. Setiap huruf tu ada hak yang tersendiri, tempat keluar yang tersendiri. Bunyi macam sama tapi tak serupa. Contohnya huruf sin dengan huruf fa. Okey, kita ingatkan sama tapi sifat huruf adalah berbeza. Jadi kena tepat kepada makhrajnya dan lahjah Arab yang betul, serta sempurnakan sifat huruf tu. Yang kedua, kita baca dengan bertajwid. Baca bertajwid tu ikut pada hukum-hukum tajwid. Maksudnya kalau dengung tu 2 harakat, kena dengung 2 harakat lah, tak boleh discount. Ataupun kita baca mat asli, bacaan panjang 2 harakat, kita baca dengan 1 harakat, tu dah boleh mencacatkan maksud. Jadi dalam kesalahan tajwid ada 2 kesalahan yang kita kena alert. Yang pertama, kesalahan yang jelas yang boleh merubahkan maksud. Contohnya kalau huruf yang ada tanda sabdu, okey, contoh kat sini abba. Okey, ikut Ustazah, abba. Tak boleh sebut aba. Sebut aba maksudnya kita baca dengan ba satu huruf saja. Sepatutnya huruf yang ada tanda sabdu ni ada 2 huruf. Huruf ba. Huruf ba yang pertama huruf ba yang mati. Huruf ba yang kedua tanda baris atas. Jadi abba. Boleh ikut Ustazah? Abba. Okay, kena tekan. Tak boleh aba. Ini aba huruf yang berbaris atas. Ini huruf yang bertanda sabdu kena tekan. Abba. Dapat? Okay, Ustazah tunjuk juga contoh yang lain. Contohnya kita akan jumpa lagi huruf yang nun yang bersabdu. Okay, nun yang bersabdu ni, okay, kita ada macam tadi juga 2 huruf, nun yang mati dan nun yang berbaris. Jadi kat sini an-na. Okey. Ni ada 2 huruf, nun yang mati dan huruf yang berbaris. Ikut pada tanda baris ni. Okey, kalau baris atas, kat sini atas lah. Dan huruf nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, kita panggil hukum dia dalam tajwid wajibul gunnah. Ada yang sebut wajibul. Okey. Wajibul gunnah ataupun wajibul gunnah. Apa? Daripada perkataan ni kita tahu wajib. Gunnah adalah dengung. Kalau dengung mesti 2 harakat. Tak boleh kurang. Jadi kalau kita dengung, okey, jadi anna dapat. Jadi kita kena bunyikan dengan tekankan hujung lidah tu, tekan sentuh kepada langit lembut gigi atas. Sentuh, tak boleh tergantung. Kalau tergantung jadi sengau. Jadi dengung ifat pula. Jadi huruf nun ni adalah huruf N. Jadi kalau ni kena sebut dengan double N lah. Double N, tapi tak cukup dengan double N, kena tambah dengan dengung. Jadi anna dapat. Macam semalam kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas bin nas. Jadi kena dengung dengan 2 harakat dengung. Okey. Lepas tu kita tengok pula huruf ra. Huruf ra kita akan jumpa banyak. Ra. Okey. Jadi huruf ra ni sama juga, cuma kita jangan sebut dengan makhraj yang nipis. Sebutannya hujung lidah. Huruf ra di hujung lidah. Okey. Jadi kalau baris atas dia
tebal. Okey, tak boleh ra. Tak boleh baca dengan nipis. Dia macam kita tulis raw. R-A-W. Huruf raw ni adalah R-A-W. Baris atas. Sama juga kalau baris depan kena sebut ru. Okey, tebalkan dia. Kalau raw baris bawah, okey, baru kita sebut ri. Kita kena nipiskan. Jadi dia kena nipis kalau baris bawah. Sebab raw ni dia berubah-ubah ikut pada baris. Okay, boleh. Jadi kita tengok huruf yang ada tanda mati ni. Jadi kalau kita matikan raw tu bunyi r. Ada takrir. R tu panggil takrir. Tak boleh banyak sangat. Tak boleh sampai r. Macam kita panggil ayam kan. Okey. Kalau kat kampung r panggil tu tak boleh. Kalau ra sikit saja takril dia. Okey, dia punya r tu sikit je. Jadi kalau ni kita baca tengok kalau ra yang mati sebelumnya baris atas, dia akan tengok baris atas ni adalah ra yang tebal. Jadi kena sebut au. Okey, kena tebalkan, bukan r. Tak boleh ar-rahman au. Bibir bawah ni akan muncung sikit ke depan. Bibir bawah saja muncung ke depan supaya kita dapat tebalkan dia. Dalam mulut kita akan bentuk macam huruf U untuk menebalkan huruf tu. Boleh. Jadi kena alert. Okay, sebelumnya baris atas, selepasnya ra yang mati baca dengan tebal. Kalau huruf yang bersabdu macam mana? Huruf yang bersabdu kita tengok tadi sama juga sifir dia. Ada dua huruf. Yang pertama huruf yang mati, huruf yang kedua baris atas. Jadi kalau kita baca ra, Ustazah baca lambat-lambat supaya dapat ra. Okey, jadi kena tekan tak boleh ara. Kalau ara adalah huruf ni. Ra. Maksudnya kita gugurkan satu huruf yang ada tanda mati ni. Jadi tak sahlah. Orang kata takut tak sempurnalah huruf kita. Jadi sebab kita orang kata discountkan huruf tu, kita buang satu huruf, jadi maksud pun boleh berubah. Jadi jaga-jaga huruf yang bersabdu ni. Okey, dapat sedikit ilmu untuk pemantapan. Jadi kita buat praktikal terus. Dapat sikit terus praktis. Tengok bacaan dalam solat kita. Dah Ustazah tahu ramai yang dah baca surah Al-Mulk pun banyak, dah boleh praktis, dah boleh ingat 30 ayat. Yang ni yang mudah-mudah saja, cuma takut kita terlepas pandang. Okay, boleh ajak sekali anak-anak, anak-anak, cucu-cucu ataupun sahabat-sahabat kita. Mungkin kita nak tegur, kita tak tahu macam mana nak tegur. Kita tahu ada kesilapan bacaan, tapi kena cara orang kata berhikmah lah kan. Jadi boleh share dekat kawan-kawan, bantu Ustazah untuk share supaya kita dapat menegurnya dengan cara hikmah. Jadi tunjukkan dia, share video ni supaya lebih ramai dapat manfaat. Sebab kita takut kita dah tahu dia silap tapi kita tak betulkan dia. Yang tu tertanggunglah atas kita, dosa tanggung pada kita untuk menegurnya sebab kita dah tahu dia buat silap. Jadi kalau kita tak tahu macam mana nak ajak dia ke majlis ilmu ni, ni adalah juga orang kata amalan yang soleh. Kita ajak orang berbuat baik, amalan soleh, insya-Allah dicatat oleh malaikat. Okey, kalau niat saja untuk orang kata berada di majlis ilmu satu, orang kata dah dapat satu pahala. Kalau kita datang terus kita join, okey, jadi dapat lagi 10 untuk kebaikan. Kalau dosa dapat 1 saja, kalau kebaikan dapat 10. Apalagi kalau kita share kat rakan-rakan yang lain, bantu Ustazah supaya lebih ramai dapat manfaat. Kelas ni percuma, tak ada bayar, tapi yurannya untuk share saja supaya kita dapat panjangkan saham akhirat kita. Cuba tengok surah Al-Falaq. Okey, huruf qaf. Nanti kita akan jumpa banyak huruf qaf di sini. Okey, jadi kita baca dulu, ikut Ustazah sama-sama. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi kita dah baca, kita jumpa huruf yang bersabdu. Jadi ingat, bukan bismillah, bismil. Okey, Ustazah selalu tekankan, baca bismillah dengan betul kan, bukan
bis. Okey. Kedua gigi kita akan bertemu, okey, bawah dan atas dengan ada angin, bukan beef. Tak boleh ada angin yang keluar. Huruf sin ni tak ada angin, dia ada berdesir sikit. Tapi bukan angin, berdesir sebab huruf sin ada s. Jadi bis. Dapat Bismillah. La dua harakat, bukan bismillahirrahman. Bismillah. Sebab kita nak baca dalam solat, pastikan baca dengan hukum tajwid. Kalau dua harakat, yang ni tanda baris pendek. Tapi untuk kalimah Allah special. Kalimah Allah saja kita walaupun tanda bacaan pendek tapi dua harakat. Okey, dapat Bismillahirrahmanirrahim. Ha pedas, selalu diulang-ulang sebab ha pedas tak ada dalam bahasa kita. Selalu kita ingatkan ha pedas sama dengan huruf apa? H. Tak sama. Dia bukan huruf H. Huruf H adalah huruf apa? Untuk huruf ha bulat ataupun ha yang bersimpul ataupun ha yang bulat macam ni. Jadi dia adalah huruf H. Tapi yang ada huruf nombor 2 terbalik, kalau tulis nombor 2 macam ni, nombor 2 terbalik ni adalah huruf bukan H, jadi bukan roh ada angin keluar, bunyi spicy tu. Roh ma dua harakat, bukan ma, baca dengan nipiskan, ma di bibir, jangan buka mulut luas-luas. Di bibir maksudnya bukaan dia sikit saja, bukaan mulut kita kecil saja. Rahmanirrahim, bukan nir tebal, nir, nun baris bawah masuklah ra ni. Jadi ra ni kita tengok sebelumnya ada huruf yang baris bawah, jadi jangan masuk nir. Kita senyum, luaskan senyuman, buka mulut, nir. Lepas tu ra baris atas ni tebal, sama juga sini. Rahim, mati dengan M, rapatkan bibir sepenuhnya, bukan rahim, bukan huruf nun. Jangan nganga pula, buka tak boleh buka mulut. Yang ni rapatkan bibir, kedua bibir, jadi matikan dengan huruf M. Jadi ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat Yang ni boleh baca rahim ni dua harakat, 4 ataupun 6. Yang ni kita panggil hukum dia ma'rid disukun. Mad arid maksudnya tambah. Okey, lisukun sebab untuk sukun untuk kita matikan, sebab kita nak berhenti di sini, kita nak matikan. Asalnya rahimi tapi kita matikan dengan huruf mim. Jadi kita matikan di sini, jadi dia panggil ma'rid lisukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6. Yang terbaik adalah baca ikut kita punya ni lah, speed. Kalau kita jenis yang selalu semput saja, kita baca 2 saja. Bila kita dah baca 2 kat sini, di belakangnya kalau ada ma'rid lisukun lagi, kita kena baca 2 juga. Tak boleh kat sini 2, nanti kita baca lagi ma'rid lisukun 4. Jadi kena disiplin, kena ada disiplin sistematik. Jadi kena ingat. Jadi kalau yang baca 2 harakat terbaik, kalau yang nafas pendek lah. Kalau ada yang nak baca bertaranum, biasanya dia menggunakan 4 harakat supaya ada burdahnya untuk dilagukan. Okey, sedikit saja. Kita tengok kat sini, kita dah jumpa perkataan qul semalam. Qul adalah qaf, qaf adalah huruf yang tebal, jadi tak boleh baca kul. Okey, qul maksudnya katakanlah, katakanlah. Okey, jadi kalau kita baca kul, huruf qaf dan kaf tak sama. Okey, qaf adalah huruf yang tebal, sifat dia. Okay, huruf kaf tak sama dengan huruf kaf. Yang ada tanda ni, kaf kecil dalam dia, ataupun tulis macam ni, kaf juga. Kaf ni yang kecil daripada kaf yang besar ni. Kaf ni adalah nipis. Jadi tak samalah sebutan dia. Jadi kalau kita sebut qul, maksudnya katakanlah. Kalau kita tersalah, kul maksudnya setiap, tiap-tiap. Maksud dah berubah dah. Kalau kita tersalah, baca dengan nipis, huruf kaf adalah huruf K.
Huruf Qaf adalah huruf Q. Dapat? Okey. Ahlan wa sahlan yang baru join, tolong perkenalkan diri. Ustazah minta maaf. Ustazah tak tahu siapa yang join kalau tak perkenalkan diri. InsyaAllah Ustazah akan doakan semoga cepat tangkap. Okey. Sama-sama kita mantapkan lagi bacaan dalam solat kita. Hari ini kita tengok bacaan surah Al-Falaq. Okey. Jadi kita tengok kat sini tadi qul, okey, lam matikan dengan lam, bukan kula, kul. Ni yang kita jumpa juga dalam surah An-Nas. Bukan nipis kan, dalam tekak kita. Okey, qul a'udzu, bukan zu. Huruf zal ni huruf yang kita kena renggangkan gigi. Okey, lidah ke depan sikit, keluar sikit. Zu sebut bezakan. Bezakan lidah pendek tu adalah huruf zal ni. Huruf zal adalah huruf yang nipis. Huruf zal adalah huruf yang nipis. Okey. Dia bukan huruf zai yang besar ni. Ni zai. Yang ni kalau kita tulis zal ada L. Ni zai, huruf Z. Yang ni tak ada huruf Z. Dia sebenarnya kena renggangkan gigi. Jadi kalau kita baca zu, okey, birab, tadi kita dah jumpa ra yang bertemu dengan ba yang bersabdu, jadi kena ada dua ba di sini. Jadi ba yang pertama ba yang mati, ba yang kedua berbaris bawah. Jadi kena rob, kena baca dengan tebal. Kembungkan mulut. Ra tebal, kembungkan mulut sebab berjumpa dengan ba ni dia lagi tebal lah. Birabbil, bukan birabbi. Okey, selalu tengok ke depan. Kalau baca Al-Quran kena alert. Okey, ada huruf ni bukan huruf, tanda hamzah wasal, abaikan. Lam ada tanda mati, jadi masukkan hamzah wasal ni adalah untuk alert kita menyambung huruf pertama yang ada tanda baris, tanda mati di sini. Jadi birabbil falaq. Jadi huruf qaf ni, kita tadi jumpa qaf yang ada baris, sama ada baris atas, bawah, depan, tak ada qalqalah. Qalqalah hanya huruf yang ada tanda mati. Okey, tanda mati. Okey. Kalau tak ada tanda mati, kita tak sukunkan, kita tak matikan bacaannya, dia tak ada. Tapi di sini asalnya falaqi. Okey, tapi kita nak berhenti di sini, kita tambah tanda mati. Jadi dia punya qalqalah yang lebih nyaring, qalqalah kubra. Jadi falaq, ada k, dapat okey, ulang balik, mantapkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Dapat? Ulang sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, alhamdulillah. Semoga kita boleh sempurnakan hak-hak huruf. Okey. Seterusnya kita sambung min. Sama juga. Ni kita tengok nun yang tak ada tanda mati. Jadi dia alert kita ada hukum tajwid yang berlaku di sini. Jadi dia bertemu dengan huruf shin. Jadi ada hukum tajwid yang kita kena tengok di sini. Nun bertemu dengan shin, maksudnya ada hukum ifa hakiki. Ifa apa maksud? Sembunyikan ataupun kita dia adalah lawan kepada perkataan izhar. Izhar kita jelaskan, sembunyikan. Hakiki, hakikat. Hakikat apa? Hakikat bunyi nun mati. Makhraj nun mati tu kita sepatutnya bunyi dengan n. Nun mati adalah bunyi dia n. Okey. Jadi kita jangan, maksudnya kalau ifat jangan bunyikan n lah. Jadi jadi hujung lidah tu jangan sentuh kepada lelangit lembut gigi atas. Jangan sentuh. Jadi dia macam tergantung. Jadi ada tergantung, ada ruang udara antara hujung lidah dan lelangit lembut kita. Jadi dia menyebabkan bunyi
mendesar ke hidung, dia jadi sengau. Jadi okey. Jadi baca dengan sembunyikan bunyi nun tu di sisi huruf shin. Jadi syar, kena syar, ra yang bersabdu, ada dua ra. Okey, macam tadi juga kita dah tengok huruf ra yang bersabdu ada dua huruf ra yang mati dan ra yang berbaris. Kalau baris bawah, baris bawah lah. Jadi syar. Jadi kita kena baca dengan tekankan dua huruf ni. Jadi syarri, bukan syarri, nipiskan ra baris bawah, kita baca dengan nipis. Jadi syarri ma, dapat? Min syarri ma khalaq. Sama juga ini, kita matikan huruf qaf dengan qalqalah kubra, qalqalah yang nyaring bunyinya. Jadi min syarri ma khalaq. Sekali lagi, min syarri ma khalaq. Dapat? Terus pada baris yang ketiga, baris yang ketiga, ahlan wa sahlan, assalamualaikum yang baru join. Kita masuk pemantapan bacaan dalam solat surah Al-Falaq. Okey, insya-Allah kita sama-sama orang kata bagi hak kepada huruf dan juga semak balik hukum tajwid kita. Mungkin dah lama baca, orang kata kalau phone tu kita selalu upgrade kepada modul yang latest. Tapi kalau bacaan solat kita tu macam mana keadaannya? Adakah kita pernah upgrade? Adakah kita pernah menyemak bacaan kita? Jadi ni peluang, ambil peluang sama-sama ajak keluarga, ajak rakan-rakan, tambahkan saham akhirat kita. Bila kita mengajak orang membuat kebaikan adalah orang kata seperti kita mendapat pahala, orang tu akan share pahalanya dekat kita. Jadi termasuklah daripada amalan soleh yang akan bawa kita ke kubur. Kita tak banyak ilmu, kita tak boleh nak share, kita kongsikan benda yang baik, insya-Allah kita pun dapat pahala. Okey. Jadi kita tengok ayat yang ketiga. Sama juga kita jumpa tadi, cuma ada waw di depan. Wa, bukan wa. Jangan buka mulut luas-luas macam kanak-kanak yang baru lahir. Wa, dia buka mulut jadi bunyinya tebal. Wa. Okey, kena buka mulut luas. Maksudnya kita senyum, bukan kita buka nganga luas-luas, bukan nganga. Okey, cuma senyum kita luaskan. Wa, dapat? Wa, sengih lah. Sengih boleh? Sengih. Wa, dapat? Bukan wa. Wa, nipiskan. Suruh waw ni adalah nipis. Wa min, sama juga tadi kena ifa hakiki. Jadi wa min syarri, syar kena tekan sama juga. Wa min syarri ghari, nipiskan. Gha, huruf gha ini kena tebal. Wa min syarri ghasiqin, huruf qaf, huruf yang tengok tanda dia sejajar ataupun tanda selari. Jadi kalau tanda selari adalah hukum izhar. Izhar adalah lawan kepada ifa. Ifa ni sembunyikan. Kalau izhar maksudnya jelaskan. Jadi nak jelaskan. Jelaskan macam mana? Jelaskan nun, tanwin tu, bunyi tanwin, bunyi n tu pada makhrajnya dengan bunyikan n lah. Ra, kita baca syarri ghasiqin, qin, bukan qin, tebal sangat. Qaf yang kita sebut adalah huruf yang tebal, tapi bila berbaris bawah ketebalannya dinipiskan sikit. Tak boleh baca qin. Ghasiqin, syarri ghasiqin tu idza, jumpa lagi huruf zal, nipiskan. Idza waqab, ba, ba yang ada qalqalah, sebab kita nak matikan, nak sukunkan di hujung bacaan. Jadi matikan dengan qalqalah yang nyaring, qalqalah kubra, waqab, b. Okey, yang tu qalqalah yang nyaring. Jadi baca lagi, ulang sekali lagi untuk pemantapan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dapat?
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, alhamdulillah dapat Okey, kita tengok huruf seterusnya, baris yang bawah ni. Okey, ayat yang keempat. Wa min, dengung dengan ifa hakiki. Wa min syarrin, bukan syarrina. Syarrin, abaikan tanda hamzah wasal ni, masuk dalam huruf yang bersabdu, yang kita tengok nun yang bersabdu. Jadi ada wajibal gunnah, wajibul gunnah ataupun wajibal gunnah, maksudnya wajib dengung. Nun yang bersabdu, mim yang bersabdu wajib dengung 2 harakat. Jadi wa min syarrin naffa, nun bertemu dengan fa bersabdu, jadi ada 2 huruf fa di sini bukan nafa, naffa. Okey, nun bertemu dengan fa, okey, yang bersabdu, dia ada 2 huruf. Nun yang pertama, nun baris atas bertemu dengan fa yang baris mati, tanda mati. Fa yang kedua tanda baris atas. Jadi kena tekan fa yang ni huruf F Jadi naffa. Okey, dapat Okey. Di naffa fa. Huruf fa bukan sa, ni huruf sin, ni huruf fa. Jadi renggangkan kedua gigi lidah ke depan sikit Jadi ada angin yang keluar. Naffa, bukan nafasa. Bukan huruf S fa. Okey, dapat? Naffasati fil, bukan fi uqad. Fil. Sebab fa ni baris bawah, sebenarnya dia huruf ya. Ni kita abaikan sebab dia bertemu dengan hamzah wasal. Jadi jangan baca panjang, jangan baca dengan fi panjang. Ini kena masuk dalam huruf lam yang mati. Jadi fil, bukan u. Bukan huruf u dalam kerongkong kita, tekak kita. Dalam sebutan dia fil uqad. Uqad, bukan fil uqad. Bukan huruf kaf ni. Huruf qaf adalah huruf q. Jadi kena matikan dengan huruf dal ni. Huruf dal sebut da. Okey, hujung lidah kena tekan kepada bahagian pangkal gigi kacip ataupun gigi gunting kita. Jadi dia ada bunyi d. Okey, cuba sebut budak. Macam lidah pendek kan. Budak, duduk. Jadi kita sebut dengan lahjah Arab yang betul siapa yang pernah tengok cerita Allah Yarham Piramli disebut budak. Yang itu adalah sebutan lahjah Arab yang betul Jadi uqad. Dia ada lantunan yang sedikit nyaring sebab lantunan ni kita di hujung perkataan kita nak wakafkan. Jadi kena ada detakan yang tinggi. Jadi kita ulang balik, mantapkan bacaan bertajuk kita. Wa min syarrin naffathati fil uqad. Dapat? Wa min syarrin naffathati fil uqad. Dapat? Okey, tengok last kali sama juga, ada huruf yang diulang-ulang huruf yang sama. Jadi kita baca dengan ifa hakiki kat sini Jadi wa min syarriha, ra baca dengan nipis semua ra ni adalah ra baris bawah, jadi kena nipiskan kecuali kat sini ra baris atas, birab kena ra tebal. Ra yang baris bawah semua kita jumpa ni adalah nipis baris bawah. Jadi wa min syarriha, ha pedas bukan ha huruf H ha ni adalah bukan huruf H jadi ada angin bunyi spicy syarriha sidin din, bukan din, bukan maidin. Kena tekan sikit hujung lidah kepada pangkal gigi kacip, gigi gunting atas okey, syarri hasidin idza, za yang nipis, hasad, ha yang pedas hasad, ada lantunan yang sedikit nyaring qalqalah kubra, jadi kena d, hasad. Okey, ulang untuk pemantapan.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ni tak ada dengung. Tengok sama juga dengan tadi. Ghasikin. Okay, tanda baris 2 sejajar. Kita baca dengan izhar yang jelas. Bunyikan nun pada makhraj dengan bunyi n. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dapat? Ulas sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, dapat Okey, semoga ilmu yang sedikit ini dapat kita terus praktis kita terus apply. Kita terus aplikasikan dalam solat kita. Sebab kita nak Allah terima solat kita. Kita nak solat kita sempurna. Maksudnya daripada segi sebutan huruf, makhraj huruf ikut lajak Arab yang betul dan bertajwid. Sebab yang ini adalah fardu ain. Fardu ain maksudnya kita kena baca dengan bertajwid dalam solat kita. Kalau kita nak baca surah, pastikan kita baca dengan bertajwid supaya tidak menyebabkan maksud berubah, tidak menggugurkan dengan sengaja huruf-huruf yang sepatutnya kita sebut. Contohnya huruf yang ada sabdu, kita baca dengan satu huruf saja. Tadi kita baca contohnya syar ada 2 huruf ra. Huruf-huruf yang bersabdu ni kena alert supaya kita sempurnakan dua-dua huruf yang kita kena matikan dan huruf yang berbaris tu. Mungkin ada yang baru first time join. Jadi kita bersiaran setiap hari pada 7 pagi untuk bacaan, memantapkan lagi dalam bacaan solat kita. Okay, Ustazah tahu ramai yang dah baca surah-surah yang panjang. Jadi Ustazah nak share saja siapa yang mungkin selalu baca surah-surah 3 kul, termasuklah surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun kita akan share juga. Jadi kita nak buat sedikit tapi biar berkesan, biar dapat impak yang tinggi. Kita nak skor kat sini. Betul tak? Kalau kita baca berwuduk di luar solat, satu huruf sama dengan 10 kebaikan, 10 hasanah, 10 pahala. Tapi kalau dalam solat, berwuduk dan solat, kita dapat skor satu huruf 50 hasanah. Kita tahu amalan kita pun tak banyak, tapi yang sedikit itu kalau kita dapat praktiskan dengan impak yang tinggi, dengan yang terbaik, bacaan yang terbaik, maksudnya bertajwid, bagi hak kepada huruf, insya-Allah Allah pandang solat kita. Walaupun kita tak sempurna, kita masih belajar, ada apa-apa yang kita tersilap tu kita mohon Allah ampunkan kita. Sebelum ni mungkin ada yang tersyasyul tak baca huruf yang bersabdu, selalu baca syari saja. Wa min syarri nafasa, tambah huruf sa ni jadi huruf fa jadi sa. Jadi dah berubah maksud. Yang tu kita nak elakkan, kesalahan yang jelas menyebabkan maksud berubah. Okey, insya-Allah siapa yang nak dibimbing secara tertutup, maksudnya kita ada kelas, insya-Allah kelas online pun ada. Siapa yang lebih selesa, yang duduk jauh daripada Shah Alam, yang mungkin tak ada kesempatan untuk datang ke sini, kita boleh buat kelas online. Yang mana yang boleh datang ke tempat pengajian kita di Shah Alam, Kota Kemuning, di Alu-Alukan, boleh hubungi nombor ataupun klik pautan yang kami berikan tadi dekat dalam ni kita akan share lagi untuk maklumat lanjut. Jadi boleh masuk dalam grup Telegram kalau nak jadi sahabat ngaji kita. Okey, insya-Allah kita ada kelas percuma. Jadi dia punya orang kata harganya hanya bantu Ustazah share saja supaya kita dapat panjangkan saham akhirat kita. Share pada keluarga, share pada anak-anak kita, share kepada rakan-rakan yang kita sayang. InsyaAllah sama-sama dapat manfaat. Okey, itu saja. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kedaifan saya, mohon maaf sebarang kekurangan, sebarang kekhilafan. Kalau ada yang tersilap, mohon tegur saya pun masih belajar. Okey, insya-Allah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, ikut Ustazah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, baca surah Al-Asr
Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Semoga kita dapat berjumpa esok masa yang sama 7 pagi, insya-Allah.